Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi di channel kami SP3 Santri Patriot Panji Pelopor. Nah, video kali ini kita akan membahas tentang rukun dan sunnahnya sholat. Bukan hanya itu, kita akan praktekkan sholat dan menjelaskan bacaan-bacaan dalam sholat dengan baik menurut syariat. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Penjelasan yang pertama ialah tentang rukunnya sholat. Rukun secara bahasa ialah janibus syai'i al-aqwa, jadi suatu arah yang kuat. Sedangkan rukun dalam istilah ialah ibaratun an juz'in minan mahiyati la tatahaqqaqu illa bihi. Jadi ungkapan dari bagian hakikat sesuatu yang tidak akan terwujud tanpanya. Artinya apa? Suatu syariat tidak melaksanakan rukun atau rukunnya tertinggal, maka ibadah tersebut tidak sah. Lalu arkanus sholat dalam kitab Taqrirah Syadidah dijelaskan itu mu'tamad. Kalau mu'tamad itu satu kaul yang memang diunggulkan para ulama. Itu ada 13. Bijalit tumakninah tabiatul lil arkan. Dengan menjadikan tumakninah itu ikut pada rukun. Sedangkan kalau diperinci tumakninah itu dibedakan sama rukun dalam kitab Fathul Qoribnya itu ada 18. Dan bilangannya kan semuanya kan ada 13. Lalu aksamu arkanus sholat dibagi lagi atau ada macamnya. Ada itu dalam kitab Taqrirah itu dijelaskan ada rukun kauli, rukun fi'li, rukun maknawi, dan rukun qalbi. Jadi 13 itu dibagi lagi. Jadi rukun kauli itu wasumiyat bidzalika rukun kauli di annahu yusaratu alal musolli ayyatalafadha biha bihaisu yusmi'u alaiha. Ialah rukun yang mana disyaratkan bagi orang yang melaksanakan sholat itu melafadzkan bacaan tersebut sekiranya didengar oleh dirinya sendiri. Rukun kauli itu ada 5. Yang pertama ialah takbiratul ihram, kedua al-fatihah, yang ketiga ialah tasyahud akhir, yang keempat ialah salawat atas nabi dan keluarganya nabi, yang kelima ialah salam yang pertama. Lalu yang kedua ialah rukun fi'li. Jadi rukun fi'li itu ada 6. Yang pertama ialah berdiri, kedua ruku, ketiga i'tidal, 4 sujud, 5 duduk di antara 2 sujud, yang terakhir ialah duduk tasyahud akhir. Rukun yang ketiga ialah rukun maknawi, itu ada satu saja, yakni tertib. Jadi dalam sholat itu harus tertib, jadi harus urut. Ketika kamu sholatnya sujud dulu, ruku, lalu berdiri atau semacamnya, maka sholatnya gak sah, karena itu gak tertib, gak urut. Yang keempat ialah rukun qalbi. Rukun qalbi ialah satu saja, yakni niat. Yang mana niat itu tempatnya dalam hati. Lalu sunnah untuk melafadzkan niat tersebut. Sedangkan kalau dalam kitab Fathul Qoribnya, niat itu termasuk rukun fi'li. Karena apa? Karena niat itu adalah pekerjaan. Yang mana, tapi pekerjaan itu pekerjaan hati ya, bukan pekerjaan yang dilaksanakan kita ketika kita mengangkat tangan atau ruku dan sebagainya. Nah, sudah kita menjelaskan tentang rukun sholat, kita akan membahas tentang sunnahnya sholat. Jadi sunnah dalam sholat itu ada 2 macam. Yang pertama ada sunnah hayat sama sunnah ab'ad. Sunnah hayat ialah sunnah yang ketika kita meninggalkannya itu tidak disunahkan untuk sujud sahwi. Jadi bilangannya sunnah hayat itu ada 15 dalam kitab Mabadi al-Fiqhiyah. Yang pertama ialah raf'ul yadain bihida'il mankibaini inda takbiratul ihram wa indar ruku wa indal i'tidal wa inda qiyamil minat tasyahud awal. Jadi mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu, yakni ketika takbiratul ihram, ruku, i'tidal, dan bangun dari tasyahud awal. Itu yang pertama. Yang kedua ialah wad'ul yadil yumna fawqal yusra tahta sadri wa fawqas surati. Jadi meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, di bawahnya dada, dan di atasnya pusar. Yang ketiga ialah membaca doa iftitah. Yang keempat ialah ta'awud. Yang kelima ialah baca amin. Yang keenam ialah qiraatus surah ba'dal fatihah fi raq'ati. Jadi membaca surat setelah membaca surat al-fatihah setiap rakaatnya. Jadi semisal al-fatihah sudah selesai, kita sunnah untuk membaca surat, yakni entah membaca surat al-ikhlas atau al-kafirun dan seterusnya. Yang ketujuh ialah al-jahru fi maudi'ihi wal israru fi maudi'i. Jadi menjaharkan sesuai tempatnya dan memelankan bacaan
sesuai tempatnya. Contoh, yang jahar itu adalah sholat maghrib, isya, dan subuh. Sedangkan isror itu melainkan bacaan itu ketika sholat duhur dan sholat asar. Lalu bagaimana ketika kita tidak melaksanakan tersebut? Maksudnya ketika jahar kita isror, ketika isror itu jahar, maka dalam kitab Fathul Qorib menjelaskan itu hukumnya makruh. Yang kedelapan ialah at-takbir indar raf'i wal hafdi. Jadi takbir ketika bangun dan turun. Yang kesembilan ialah qaulu sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Jadi ketika kalau itidalnya itu termasuk rukun ya. Lalu membaca lafaz sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu itu hukumnya sunnah. Yang ke-10 ialah at-tasbih fir ruku' was sujudi salasan. Jadi membaca tasbih ketika ruku dan sujud. Seandainya ketika ruku kita nggak baca subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, itu salatnya tetap sah. Karena itu sunnah hayat. Sunnah hayat yang ke-11 ialah meletakkan kedua tangan di atas paha, merenggangkan tangan bagian kiri lalu menggenggam tangan kanan kecuali jari telunjuk. Yang ke-12 ialah duduk iftiras di kesemua duduk. Yang ke-13 ialah duduk tawarruk ketika duduk yang akhir atau tasyahud akhir. Yang ke-14 ialah salam yang kedua. Yang kelima ialah niat huruj minas sholat. Jadi niat keluar dari sholat. Itu sunnah hayat. Sekarang ialah pembahasan tentang sunnah abad. Sunnah abad itu sunnah yang ketika kita meninggalkannya itu disunahkan untuk sujud sahwi. Dalam kitab Taqrirah Syadidah atau Mabadi al-Fiqh itu ada 3. Yang pertama ialah tasyahud awal. Yang kedua ialah membaca sholawat Nabi ketika tasyahud awal. Yang ketiga ialah kunut dalam salat subuh dan witir ketika finisfi Ramadan. Jadi kunut ketika sholat subuh dan witir yang dilaksanakan 15 terakhir dari bulan Ramadan. Jadi kalau udah 15 hari dalam bulan Ramadan itu witirnya disunahkan untuk membaca kunut. Lalu ketika kita meninggalkan kunut dalam sholat subuh dan witir pas tanggal 15-nya, maka disunahkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Nah, penjelasan tentang rukunnya sholat dan sunnahnya sholat sudah selesai. Maka kita akan membagikan video tentang prakteknya sholat sekaligus bacaan dalam sholat. Penasaran nggak? Jangan lupa subscribe ya, like and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.